ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat kita sekali lagi bersama pada pagi yang mulia ini dalam siaran Perlis Mengaji yang disiarkan melalui Suara Sunnah dan juga page Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Dan insya-Allah pada perkongsian kuliah subuh pada pagi ini, perkongsian kita ialah berkenaan dengan satu risalah ataupun satu buku, ataupun kita sebut dengan bedah bukulah pada pagi ini. Dan insya-Allah slot berkenaan bedah buku ni akan mengalami ataupun akan dibuat dalam dua slot, iaitu slot yang pertama pada pagi ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan juga akan disambung pada slot yang kedua, iaitu pada esok hari. Yang mana kita akan membicarakan pada pagi ini satu buku keluaran yang terbaru, iaitu buku yang bertajuk Kisah Malaysia Berkurung, Pesan Cinta Daripada Tuhan. Buku yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim Hafizahullah, salah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak. Satu buku baru yang diterbitkan oleh penerbitan Jejak Tarbiyah, yang mana buku ni dari segi tajuknya kalau kita lihat, Kisah Malaysia Berkurung. Maknanya buku ni ditulis semasa ataupun sewaktu kita semua rakyat Malaysia mengalami satu proses yang mungkin tidak pernah dialami oleh mana-mana orang. Hatta kalau kita bertanya kepada orang yang berumur dalam lingkungan 50 hatta 60 tahun sekalipun, peristiwa yang berlaku ataupun keadaan yang berlaku kepada kita dalam menghadapi satu keadaan yang tidak pernah dilalui, iaitu menghadapi wabak penularan pandemik COVID-19 ataupun coronavirus ni. Jadi daripada ataupun sewaktu-waktu tersebut, banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan orang Malaysia itu sendiri dan juga kehidupan manusia di dunia secara umumnya. Jadi alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim, dia tulis buku ni. Jadi buku ni ditulis sewaktu berlakunya perintah kawalan pergerakan ataupun PKP yang bermula pada 18 Mac hingga 31 Mac. Itu peringkat pertama PKP. Seterusnya sampailah kepada hari ini, iaitu 17 Jun, yang mana kita mengalami beberapa proses perubahan PKP itu, yang bermula dengan perintah kawalan pergerakan yang ketat sehingga tidak boleh melakukan apa-apa pergerakan hatta keluar rumah sekalipun, melainkan dihadkan pergerakannya oleh pihak kerajaan. Kemudian kita diangkat kepada PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan sampailah kepada hari ini bermula daripada 10 Jun baru-baru ni kita punya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang sedikit sebanyak kelonggaran itu telah diberikan oleh pihak kerajaan, yang mana lebih kurang bulan Mac, April, Mei sampailah kepada bulan Jun ni, kita melihat banyak perkara yang berlaku dalam kita menghadapi wabak penularan virus ni.
bukan hanya penularan penyakit sahaja yang kita lihat. Tapi banyak peristiwa-peristiwa khususnya berkaitan dengan perkembangan kefahaman agama umat Islam di Malaysia khususnya juga mengalami perubahan. Sosio budaya dan juga kehidupan masyarakat setempat ataupun kehidupan masyarakat di Malaysia ini juga mengalami sedikit sebanyak perubahan. Yang mana itu semua ditulis dan dicatat oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari dalam bukunya Kisah Malaysia Berkurung ni, yang mana buku ni dari segi bilangan muka suratnya lebih kurang 198 muka surat, dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Bahagian pertama lebih menceritakan kepada doa-doa yang perlu kita amalkan ataupun tata cara berdoa yang tepat ketika mana menghadapi ataupun mendepani wabak yang berlaku daripada peringkat awal penularannya sampailah kepada hari ini. Itu bahagian pertama. Bahagian pertama, kalau kita lihat, alhamdulillah saya sendiri membaca buku ni dan selesai bacaan buku ni lebih kurang 2 minggu yang lalu pada 31 Mei. Saya selesai baca buku ni, buku yang baru ni. Bahagian pertama ni daripada 6 bab yang dibincangkan, iaitu bermula muka surat yang ke-15 sampailah muka surat yang ke-50 ataupun 52. Itu bahagian pertama, ada mengandungi lebih kurang 6 bab. Dan dia punya tajuk utama bagi bahagian pertama ni ialah doa-doa ketika wabak. Macam mana kita nak berdoa dengan cara yang betul. Kemudian dalam bahagian pertama ni juga dibawakan ataupun dimuatkan sedikit teguran kepada sikap orang kita bila mana dia nak berdoa dalam menghadapi wabak penularan penyakit ni. Itu bahagian pertama. Kemudian bahagian yang kedua, ia lebih kepada artikel ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan tentang pembukaan jiwa dan minda ketika mana kita menghadapi ataupun kita berada dalam proses perintah kawalan berkurung, perintah kawalan pergerakan pada waktu tu. Yang mana bahagian kedua ni bagi saya lebih menarik kerana dia memuatkan tentang keadaan-keadaan yang mungkin keadaan tu menampakkan situasi yang agak gentir ataupun situasi yang agak rencam pada waktu proses kita berada dalam proses PKP tu. Beberapa isu-isu yang menjadi spekulasi, sama ada isu agama ataupun isu perubatan yang digembar-gemburkan pada waktu tu, semuanya ditulis pada bahagian kedua ni, yang mana bahagian kedua ni lebih besar dan lebih panjang berbanding bahagian pertama, merangkumi 16 bab. Dan yang terakhir ialah penutup. Lebih kurang 34 bab yang ada dalam buku ni. Mengandungi 198 muka surat. Jadi pada bahagian pertama ni, pada pagi ni, kita akan bahas bahagian pertama dulu. Part pertama kita kuliah subuh ni kita akan bahas bahagian pertama, dan esok kita akan bahas bahagian yang kedua dalam buku ni. Jadi kepada mana-mana orang yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, dia boleh beli buku ni. Beli secara online. Sekarang ni macam-macam application ataupun aplikasi yang kita boleh guna untuk kita beli buku ke beli apa-apa. Kita boleh beli melalui Shopee ke apa semua. Saya bukan mewakili pihak yang menjual buku ni. Tapi nak beritahunya, platform untuk membeli tu sudah tidak terlalu asing. Maknanya semua orang boleh dapatkannya dengan mudah. Lebih kurang harga RM25 ni bagi saya dia agak berbaloi. Bahkan saya rasakan buku ni dia bakal menjadi sejarah untuk 20 tahun akan datang ataupun 30 tahun akan datang. Menjadi satu lakaran sejarah, menjadi satu memori kepada orang Malaysia secara umumnya. Apa yang pernah berlaku kepada kita pada tahun 2020. Bermula 18 Mac. Bermula 18 Mac 2020, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diarahkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin pada 16 Mac, 2 hari sebelum perintah itu diarahkan ataupun dijalankan. Jadi untuk bahagian pertama pada pagi ni, 6 bab yang ada dalam bahagian pertama ni, saya bacakan dulu bab-bab yang terdapat.
Yang pertama ialah doa hindari wabak bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bab yang pertama yang disebutkan pada bahagian pertama. Okay. Kemudian antara bab-bab yang terdapat dalam bahagian pertama ni ialah yang keduanya, baca Yasin atau doa menghindari wabak daripada hadis. Itu bentuk persoalan. Macam mana nak menghindari wabak? Adakah dengan kita buat bacaan Yasin ataupun kita mencari doa-doa yang lebih khusus ataupun lebih kena dengan situasi pada waktu tersebut. Okay. Kemudian yang ketiga, ayuh gunakan doa tawassul untuk hentikan COVID-19. Ini antara tajuk-tajuk yang menarik. Okay. Yang keempat, baca doa penjagaan Nabi Yaqub ketika wabak COVID-19. Dan yang kelima, doa hindar azab yang berasal daripada doa orang kafir. Okay. Bab yang kelima ni dia lebih kepada teguran berdoa. Sebab memang kalau kita lihat peringkat awal berlakunya penularan ni dan juga peringkat awal perintah pergerakan itu ditetapkan oleh kerajaan, kita melihatkan keresahan hati dan kegusaran yang berlaku dalam masyarakat negara kita, yang mana keadaan-keadaan yang tak pernah dihadapi mulai dihadapi dan mulai berlaku. Menyebabkan sebahagian orang yang tidak sabar, dia akan rasa benda ni satu kesempitan yang sangat menyempitkan dadanya. Dan ini akan menyebabkan orang kata apa, berlakunya ungkapan-ungkapan yang lahir daripada sifat kegopohan ataupun tergesa-gesa manusia. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok keadaan. Antaranya juga ialah cara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebab perasaan yang gusar ataupun keadaan kurang bersedia, tidak berpengalaman, kadang-kadang sedikit tersasar daripada cara yang betul. Bila mana kita menghadapi satu-satu keadaan, apakah cara yang diajarkan, yang ditetapkan oleh syariat untuk kita berdoa. Okay. Kemudian yang terakhir ialah berdoa secara konsisten seperti Nabi Yunus AS. Itu antara 6 bab, lebih kurang 50 muka surat yang berada pada bahagian pertama. Okay. Cuma pada permulaan ni, saya nak sebutkan pendahuluan yang disebutkan oleh penulis bermula muka surat pertama sampailah kepada muka surat yang ke-10. Okay, jadi ini antara pendahuluan-pendahuluan penting dan memang menjadi satu kemestian lah. Nak kata wajib, taklah sampai pada tahap wajib. Okay. Tapi menjadi satu keperluan bila mana kita membaca mana-mana buku, mana-mana risalah, perlu untuk kita baca pendahuluan penulis supaya kita akan nampak gambaran umum apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku tersebut. Kalau kita baca di pertengahan buku, mungkin boleh jadi silap faham ataupun apa yang penulis ingin sampaikan ialah nukilan orang lain, bukan maksud ataupun apa yang ada dalam kemahuan penulis. Okay. Jadi penting untuk kita baca pendahuluannya dulu. Okay. Jadi pendahuluan buku ni, muka surat 1 sampai 10, kalau kita lihat secara umum, dia letakkan beberapa subtopik lah yang ada dalam pendahuluan ni. Okay. Yang pertama, penulis ingin sebut dan ingin sampaikan kepada kita, tujuan dia tulis buku ni ialah mengambil inspirasi. Bahkan kalau kita baca pada penutup pun, Ustaz Abdullah Bukhari ni dia sebut sekali lagi, dia mengambil inspirasi daripada seorang tokoh yang terkenal telah pun meninggal dunia, iaitu Profesor Hamka. Yang mana Profesor Hamka ni kita tahu dia ada banyak tulisan-tulisan orang ataupun tokoh yang telah meninggal lama. Okay. Tapi keunikan ataupun antara tulisan-tulisan yang kita dapat lihat daripada karya Buya Hamka ataupun Profesor Hamka ni, dia menulis setiap peristiwa yang dia lalui dalam hidupnya. Sebab tu kita akan tengok ada buku-buku beliau yang bertajuk 4 bulan di Amerika, di tepi sungai Dajlah. Ini ialah peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam hidup yang kita sebut istilah kita hari ini penulisan berbentuk travelog. Itu ditulis. Kemudian tulisan itu dia bukan hanya tulis apa yang dia lalui, dia makan apa time waktu PKP, bukan itu yang ditulis, tapi dia menulis suasana masyarakat pada waktu itu. Keadaan masyarakat pada waktu itu, spekulasi ataupun isu-isu yang berlaku, kemudian dia tulis dengan laras akademik. Tujuannya ialah untuk memperbetulkan keadaan kalau keadaan pada waktu tidak betul, ataupun menjadi panduan kalau keadaan itu dah sedia ada betul. Benda itu akan menjadi panduan dan sejarah kepada orang yang membaca buku ni pada 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang. Okay. Jadi itu inspirasi awal. Okay. Jadi pendahuluan yang disebutkan oleh penulis ni, dia ingin sebutkan kepada kita tentang
apa yang kita perlu faham, gambaran sebenar bila mana terkurungnya jasad manusia dalam tempoh pergerakan kawalan ataupun kawalan pergerakan pada waktu tu. Alhamdulillah kita di Malaysia ni kita diletakkan dalam satu arahan perintah kawalan pergerakan. Maknanya kita masih lagi boleh bergerak tapi dikawal pergerakannya. Sedikit ketat berbanding waktu-waktu ataupun keadaan yang kita tak pernah lalui dulu. Dan mungkin kalau kita tengok di sebahagian negara, antara cara kerajaan diorang gunakan untuk mengawal penyakit ni ialah lockdown. Maknanya totally tak boleh keluar langsung hatta untuk buat urusan penting. Maknanya diletakkan hari ni tak boleh keluar langsung, kemudian ada beberapa hari boleh keluar balik. Okay. Cuma di Malaysia ni tidaklah seketat itu. Cuma kalau kita tengok peringkat awal, sebahagian daripada rakyat Malaysia tak mampu untuk memahami apa rasionalnya arahan tersebut. Sebab itulah kita akan tengok keadaan kata apa, kejutan yang berlaku pada waktu tu. Okay. Jadi sebagai pendahuluan yang disebutkan oleh penulis, dia sebut di sini, seorang Muslim itu dia mencari hikmah di atas setiap keadaan yang berlaku. Okay. Jadi pada pendahuluan penulis sebut dan dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang masyhur yang kita selalu dengarkan mungkin. Saya bacakan hadis tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'mini in amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Hadis ni maksudnya amat menakjubkan sekali urusan orang beriman. Sesungguhnya urusannya membawa kepada kebaikan dan ia tidak akan berlaku kecuali kepada orang beriman sahaja. Hadis Nabi sebut pada kita, cara corak kehidupan orang beriman, dia akan sentiasa berada dalam kebaikan. Apa saja situasi yang dilalui, kita akan lihat keluarnya daripada perbuatan perilaku orang beriman itu ialah kebaikan. Kata Nabi lagi, Nabi kata, in asabathu sarra, sekiranya dia beroleh kesenangan, kelapangan, dia akan bersyukur, syakara, fakana khairan lahu, maka itulah yang terbaik untuknya, iaitu bersyukur itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, sekiranya dia ditimpa ataupun beroleh kesusahan, sabara, maka dia akan pilih untuk bersabar, fakana khairan lahu, maka bersabar itulah yang terbaik baginya. Jadi kita boleh tengok asas orang beriman, keadaan itu gentir ataupun keadaan itu lapang dan luas, keadaannya sama. Tidak menyebabkan dia leka, tidak menampakkan dia itu orang yang mudah melatah dengan keadaan yang berlaku. Tapi dia menjadi orang yang cuba mencari dan menyesuaikan diri dalam apa-apa keadaan untuk sentiasa kekal dia punya taraf kebaikan. Jadi itu benda yang disebut pada peringkat pendahuluan. Selain itu, apa yang telah disampaikan tadi bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-216. Allah Taala sebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi apa yang kamu benci itulah baik bagi kamu dan apa yang kamu sukai itu buruk bagi kamu, dan Allah Ta'ala maha mengetahui ataupun Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi itu hakikat kehidupan dan itulah cara hidup orang yang beragama, khususnya orang Islam. Bila mana berlaku apa keadaan, tidak menyempitkan dada, bahkan mencari hikmah dan peluang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Peringkat awal pendahuluan yang disebutkan oleh penulis, apa yang disebutkan oleh penulis? Penulis menyebutkan keadaan kejutan yang berlaku. Kalau kita tengok pada muka surat 3 ni, penulis buku ataupun Ustaz Abdullah Bukhari disebut, bilakah berlakunya arahan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah ataupun Perdana Menteri pada waktu tu, yang mana kalau kita tengok pada 16 Mac 2020 jam 10 malam, siaran di semua channel televisyen bahkan radio sekalipun menyiarkan ucapan Perdana Menteri pada waktu tu ialah akan berlakunya satu perintah kawalan pergerakan bermula 18 Mac hinggalah ke 31 Mac, dan disebut beberapa
arahan-arahan yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Yang mana pada waktu tu keadaan orang Malaysia yang boleh menerima arahan tersebut, tapi ada sebahagian yang agak terkejut. Sebab tu kita tengok ada sebahagian yang masih lagi tak boleh patuh dengan sebaiknya. Dan antara benda yang paling, orang kata apa, paling menjadi sejarah lah dalam peristiwa ni ialah penutupan dan penangguhan. Penutupan masjid dan surau dan juga rumah ibadat lain, dan penangguhan amalan-amalan ibadah, khususnya orang Islam ni, ialah salat Jumaat dan juga salat jemaah pada waktu tu. Yang mana kalau kita tengok kita sendiri di Perlis ni, kita lebih awal menangguhkan kerajaan ataupun perintah daripada kerajaan lebih awal menangguhkan salat Jumaat, iaitu pada 13 Mac. Bahkan paling awal dalam Malaysia. Yang mana peringkat awal tu juga menjadi buah mulut ataupun sembang negatif kepada sebahagian orang dengan sebab perintah kerajaan negeri Perlis yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada waktu tu, yang mana kita tengok sebahagian orang yang tidak faham isu, maka dia akan merasakan itu satu bentuk menghalang orang daripada mendekatkan diri kepada Allah. Sepatutnya bila mana berlaku keadaan seperti itu, kita lebih dekat. Inilah kalau kita sebut istilah yang digunakan oleh penulis tu sendiri, pandangan daripada mata burung tidak akan sama daripada pandangan mata yang biasa-biasa. Mata burung tu ialah mata ulama lah sebagai perlambangan. Maknanya orang awam, dia akan melihat dari segi pandangan permukaan ataupun surface sahaja. Ada pun orang-orang yang alim, dia akan melihat dari segi yang lebih luas. Tapi saya tak mahu cakap panjang tentang isu ni, sebab itu ada pada bahagian kedua buku ni. Dan kalau kita lihat, ahli majlis fatwa negeri di Malaysia, tak kiralah Perlis ataupun negeri-negeri mana, bersidang dan menghimpunkan kepakaran-kepakaran daripada kalangan AJK fatwa masing-masing tentang macam mana cara ataupun tata cara untuk beribadah pada waktu perintah kawalan pergerakan tersebut. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia, bahkan ini benda yang perlu kita jelas sebagai seorang Muslim, iaitu seperti mana yang disebutkan dalam kaedah fiqh, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan ataupun pelaksanaan sebarang undang-undang pemerintah ke atas rakyat adalah mesti berkait ataupun terikat dengan maslahah demi menjaga kepentingan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat perlu akur, walaupun kadang-kadang kita tak faham apa yang diarahkan tu. Tapi yang pasti arahan itu bersifat maslahah, yang mungkin kita boleh faham dan mungkin kita tak boleh faham. Tapi yang pasti sebagai kedudukan, sebagai masyarakat ataupun rakyat, kita perlu patuh ataupun taat kepada perintah rakyat. Bahkan itu juga peluang pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Walaupun nampaknya dia tidak memberikan kebebasan untuk beribadah macam waktu-waktu lain, tapi itulah peluang yang Allah Taala nak berikan kepada kita sebagai peluang pahala dan ketaatan. Jadi kita terus sebut secara rawak. Saya tak sempat nak bacakan semua bab, 6 bab pada bahagian pertama ni. Cuma saya nak sebutkan di sini beberapa bab yang sempat kita bahaskan, sebab kita punya ruang sempit, hanya sekadar 1 jam saja. Saya nak sebutkan di sini satu isu yang dibawa oleh penulis, iaitu bab yang kedua, muka surat 26, tajuknya baca Yasin atau menghindari wabak daripada hadis. Doa menghindari wabak daripada hadis. Kita tengok, kita baca sikit apa yang disebutkan oleh penulis, muka surat 26. Menjelang maghrib pada hari Khamis 19 Mac. Sebab kita punya perintah kawalan pergerakan tu bermula 18 Mac hari Rabu. Menjelang pada hari Khamis 19 Mac 2020, maknanya petang malam Jumaat itulah, malam Jumaat. Berdecit-decit mesej masuk dalam aplikasi WhatsApp telefon saya yang merayu agar semua umat Islam Malaysia secara serentak membaca Yasin pada malam Jumaat itu. Ini benda yang berlaku pada waktu tu, pada perintah tu, pada keadaan tu. Tujuan bacaan Yasin itu adalah agar Allah menyegerakan, menghentikan penularan wabak bahaya COVID-19.
Mesej itu mencadangkan agar ayat 58 surah Yasin diulang sebanyak mungkin, iaitu ayat yang berbunyi salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat 58. Okey. Jadi keadaan pada waktu tu tak boleh dah nak berkumpul di masjid surau. Mungkin sebahagian tempat dia buat bacaan Yasin pada malam Jumaat. Tapi dengan sebab perintah kawalan pergerakan, masjid pun dah ditutup, ditangguh segala semua amal ibadat, maka ada orang datang idea minta buat bacaan Yasin secara online. Buat secara serentak, buat di rumah masing-masing. Diletakkan tata cara nak buat tu. Tujuan baca Yasin tu untuk apa? Untuk usaha ikhtiar supaya penularan wabak itu segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi adalah orang hantar mesej tu minta duduk di rumah kekal lepas maghrib baca Yasin dan ulang ayat 58 tu banyak kali sebagai usaha ikhtiar. Okey. Apa respon penulis? Dia sebut, keprihatinan ini wajar dipuji kerana ia melambangkan sifat orang beriman yang diumpamakan seperti satu jasad yang saling memerlukan dan bersatu menjiwai sebarang derita yang dirasai oleh ummah. Okay. Jadi komentar pertama ataupun respon pertama penulis disebut sini, orang yang buat mesej tu tidak ada dalam diri si penghantar mesej tu melainkan kebaikan yang diinginkan. Kebaikan yang diinginkan. Jadi dia cadang buat lagu tu. Okey, baca Yasin kekal di rumah tapi buat serentak. Maknanya ngam-ngam, contohlah pukul 8 malam, selesai solat maghrib apa semua, kita pun berkumpul dalam rumah bersama ahli keluarga baca Yasin. Rumah ni buat, rumah sana buat, negeri ni buat, negeri sana pun buat. Okay. Jadi itu usaha. Okay. Ini nak menunjukkan orang tu dia ada usaha lah nakkan kebaikan. Okay. Tapi apa kata penulis? Mungkin cadangan itu dibuat dengan harapan agar keselamatan pada ayat ini melimpahi Malaysia. Dan disuruh ulang ayat 58 tu. Okay. Lalu wabak COVID-19 itu segera meninggalkan kita. Ramai yang menyebarkan mesej tersebut dan saya percaya ramai juga yang tidak berapa jelas akan maksud ayat ini. Okay. Jadi dibuat satu kaifiat untuk baca tu. Okay. Pertama, penulis ni nak sebut pada kita sebab penulis ni seorang yang pakar dalam ilmu Quran dan tadabbur Quran. Dia kata pertama kena faham konteks ayat tu sendiri. Ayat 58 daripada surah Yasin tu. Ayat ini menceritakan limpahan rohani kepada ahli syurga. Nikmat syurga terbahagi kepada dua, iaitu nikmat fizikal dalam bentuk berbagai-bagai kesedapan fizikal seperti makanan, minuman, jasad luar biasa tanpa sistem perkumuhan, layanan istimewa bidadari dan sebagainya. Okay. Jadi penulis dia nak beritahu pada kita, ayat 58 surah Yasin tu salamun qawlan mir rabbir rahim, yang bermaksud selamat sejahtera ataupun salam sejahtera daripada Tuhan yang Maha mengasihani. Okay. Sebab orang yang hantar mesej tu suruh buat bacaan Yasin beramai-ramai di rumah secara online. Okay. Lepas tu sampai ayat tu ulang. Okay. Mungkinlah sebab perkataan salam tu menarik perhatian dia untuk timbul idea dia baca lagu tu ataupun dia buat lagu tu. Sebenarnya konteks ayat tu salamun qawlan mir rabbir rahim, ayat sebelum siyak dan sibak, ayat sebelum dan juga ayat selepas, dia akan menyebabkan kita faham konteks ayat tu. Kena tengok ayat sebelum dan ayat selepas. Okay. Ayat sebelum dan ayat selepas tu dia cerita lebih kepada tentang nikmat syurga. Imma nikmat tu nikmat fizikal ataupun nikmat batin ataupun nikmat rohani. Ayat tu dia bercerita tentang nikmat syurga. Okay. Bukan nak cerita tentang salah bacaan tu. Okay. Cuma nak beritahu kena faham konsep bacaan. Okay. Supaya kita jangan nampak ayat Quran tu kita boleh guna sesuka hati. Antara cara kita nak faham konteks ayat Quran ni ialah dengan kita melihat asbabun nuzul. Tapi tak semua ayat Quran tu ada asbabun nuzul. Dan cara kedua untuk kita melihat konteks satu-satu ayat tu ialah dengan kita melihat ayat sebelum dan juga ayat selepas. Surah sebelum dan juga surah selepas. Ini penting. Atau kita panggil sebagai munasabah. Ilmu munasabah, kebersamaan tema dalam setiap ayat yang dibacakan ataupun setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran tu sendiri. Okay. Jadi salamun qawlan mir rabbir rahim, ayat tu ialah berkenaan dengan ucapan tahiyyah, penghormatan, salam sejahtera kepada ahli syurga.
sebagai pembuka kepada nikmat jasmani dan juga nikmat rohani kepada ahli syurga. Okey. Jadi kalau nak guna ayat tu untuk konteks pengubatan, dia kurang tepat 100% untuk menghindari ataupun mengangkat sebarang penyakit. Okay. Tapi taklah kata salah 100%. Dia kurang tepat. Okay. Sebab di sana ada lagi cara yang dah Nabi tunjukkan yang lebih baik, yang lebih kena dan yang lebih tepat. Okay. Iaitu kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis, dia kata ringkasnya secara lebih tepat ayat 58 surah Yasin menerangkan kehebatan nikmat penghuni syurga. Memang secara umumnya ayat Al-Quran ialah mukjizat dan penawar, namun pastinya dalam situasi sekarang, iaitu situasi penularan wabak dan situasi PKP yang bermula 18 Mac tu, petunjuk Nabi yang jauh lebih memahami agama dan Al-Quran lebih berkesan. Maknanya Nabi pernah tunjukkan pada kita di sana ada kaedah cara yang lebih baik daripada cara yang dicadangkan oleh orang tadi. Okay. Jadi dia bawakanlah satu hadis yang mana hadis itu diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Antara doa saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi sekarang ialah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada bahaya penyakit sopak, gila, kusta dan semua penyakit yang buruk. Ini doa yang Nabi ajarkan. Bahkan kalau tengok dalam siaran Perlis Mengaji, di akhir setiap satu slot tu doa ni dibacakan. Doa ni dibacakan. Doa yang dinilai sebagai sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Okay. Walaupun kita tengok doa yang Nabi ajar ni tak panjang, inilah antara sebab orang kita ataupun masyarakat kita bila mana dia tengok satu-satu benda tu kurang panjang ataupun tidak lebar sangat kaifiatnya, tidak terperinci sangat kaifiatnya, jadi kadang-kadang dia rasa macam tak berapa kuat sangat. Yang pasti kita kena tahu bahawasanya kaedah yang betul, cara yang betul ialah dengan kita kembali kalau satu-satu situasi itu ada tak Nabi tunjukkan keadaan. Bukan nak kata baca Yasin tu silap 100%, ikhtiar yang tak betul 100%. Tapi di sana ada ditunjukkan oleh Nabi SAW tu sendiri bagaimana kaedah yang betul. Nak baca Al-Quran memang tak dinafikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah turunkan daripada Al-Quran itu syifa', iaitu penyembuh. Secara umum keseluruhan Al-Quran itu ialah penyembuh. Okay. Cuma pengkhususan itu dibimbangi, akan dilihat sebagai salah satu cara yang diiktiraf dalam agama. Okay, jadi itu benda yang kita kena jelas. Saya ulang sekali lagi, pengkhususan kaedah itulah dibimbangi oleh para ulama. Ia akan menjadi satu cara yang difaham oleh orang awam sebagai cara yang diiktiraf, disebut, dikaifiatkan daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi dalam isu ni, Nabi tidak mengkaifiatkan dengan cara tu. Nabi mengkaifiatkan dengan cara lain. Okay. Jadi, penulis menyebut situasi keadaan orang kita yang agak terkejut dan masih lagi terbiasa dengan cara beragama yang bersifat warisan pada waktu tu, maka pada waktu tu pun berlakulah macam mana yang kita sebut tadi, situasi itu. Okay. Jadi penulis sebut Al-Fadhil Ustaz ni dia sebut pada kita cara yang betul berdoa macam ni, iaitu doa yang diajarkan oleh Nabi daripada hadis riwayat Abu Daud tu. Okay. Kemudian dia ada sebut dalam bahagian pertama ni doa tawassul. Doa tawassul. Okay. Tawassul ni saya tak nak bincang panjang. Okay. Cuma saya nak sebut definisi saja. Tawassul ni apa benda? Kita berdoa dengan menggunakan perantaraan untuk lebih mempercepatkan perkenannya doa ataupun mustajabnya doa tu. Dan tawassul ni ada tawassul yang dilarang dan tawassul yang diharuskan. Kita sebut yang diharuskan saja. Okay. Tawassul yang diharuskan ialah bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Maknanya minta orang saleh yang masih hidup berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan untuk kita. Ini dibolehkan berdasarkan banyak asar dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Antaranya ialah yang terkenal perbuatan Umar Al-Khattab ketika mana Madinah diserang ataupun berlakunya
kemarau, maka pada waktu tu Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, diminta oleh Umar Al-Khattab untuk berdoa. Namanya dia minta kepada orang yang masih hidup, maka benda tu dibolehkan. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Macam satu hadis yang Nabi ceritakan, 3 orang yang terperangkap dalam gua tu, maka ketiga-tiga orang tu berdoa supaya dibukakan pintu gua, dan ketiga-tiga orang tu bila mana berdoa, dia sebut amal kebaikan yang dia buat. Maknanya dia mohon, ya Allah, dengan amal kebaikan yang aku buat, sekiranya aku buat tu ikhlas kepadamu, maka bukakanlah pintu gua ni. Okay. Jadi itu antara cara tawassul yang dibenarkan. Yang ketiga ialah bertawassul dengan nama Allah. Berdasarkan dalil dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Ta'ala sebut, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka serulah, gunakanlah nama-nama itu, berdoalah kamu dengannya. Berdoalah kamu dengannya. Okay. Jadi ini antara benda yang ditekankan oleh penulis. Sebab nak ubah cara berdoa yang betul, cara kita bermohon kepada Allah secara syariatullah, secara nas dan secara apa yang telah disebut oleh agama. Macam mana kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cara betul? Sebab berdoa ni ialah satu benda yang dituntut. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ialah ibu kepada ibadah. Maknanya dia satu benda yang besar, satu benda yang hebat, dia masukkan dalam kategori ibadah. Okay. Jadi berdoalah kita dengan nama Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang mana hadis itu daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, dia kata, qala lillahi tis'atun wa tis'una asman, mi'atu illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannah. Artinya Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang 1. 99 nama, 100 kurang 1. Okay. Tidak ada orang yang menghafaznya, yakni menjiwai serta menunaikan hak Allah pada semua nama itu, melainkan akan masuk syurga. Okay. Jadi dalam hadis ni, Allah Ta'ala, Nabi nak beritahu pada kita, bertawassulah dengan nama-nama Allah. Bahkan disebut dalam hadis ni, siapa-siapa yang menghafal nama tersebut. Menghafaz ini bukannya kita ingat dalam ingatan lalu boleh sebut dengan lidah, tapi kita ingat dan kita jiwai setiap apa yang kita lantunkan tu daripada nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah tu dia tidak terhad kepada 99. Okay. Cuma 99 itu sebahagian ulama mengatakan ia ialah perlambangan kepada banyaknya nama Tuhan. Dia tidaklah hasr, bilangan yang terhad, tapi menunjukkan kepada lebih. Okay. Jadi Al-Fadil penulis, dia bawakan kepada kita satu hadis yang menarik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad. Yang mana hadis ni merupakan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Tujuannya untuk mengangkat keresahan, kedukaan ataupun duka cita, malapetaka yang berlaku kepada kita. Jadi ini penulis nak sebut pada kita cara berdoa yang betul. Yang tadi dia sebut cara tu kurang tepat. Yang tepatnya doa ni, doa yang dah kita baca tadi, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Walaupun ringkas, tapi doa itulah yang kuat, sebab yang Nabi ajarnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi doa, kita bacakan hadis tu. Anil Qasim bin Abdurrahman an abihi an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Hadis itu maksudnya
Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang ditimpa resah atau sedih, yang berdoa dengan doa ini, akan dihapuskan Allah resah dan sedihnya. Kemudian resah dan sedih itu diganti dengan kesenangan. Subhanallah, doa ni Nabi sebut kepada kita. Nabi kata, siapa yang dia kena resah. Resah ni bimbang pada benda yang belum datang. Dah serabut dah kepala duk fikir. Ataupun kita panggil ham dalam bahasa Arab. Okay. Kemudian huzun, kesedihan. Maknanya benda tu dah berlaku dan kita dalam proses, dalam keadaan kesedihan tu. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa ni, Allah Ta'ala akan hapuskan resah dan sedihnya. Kemudian resah dan sedih itu akan diganti dengan kesenangan. Doa apa? Okay. Jadi para pendengar sekalian, kena perhati dan tanda doa ni. Okay. Lepas ni boleh tengok siaran ni untuk kita tanda balik. Kita cari balik. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu yang lelaki dan juga perempuan. Ubun-ubunku mutlak pada tangan-Mu, dan tetap padaku hukum-Mu, adil padaku ketentuan-Mu. Aku mohon dengan semua nama yang Engkau miliki, sama ada yang Engkau namakan sendiri untuk diri-Mu, atau nama-Mu yang Engkau pernah ajarkan kepada mana-mana makhluk-Mu, atau nama-Mu yang pernah Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang hanya Engkau ketahui dalam ilmu ghaib. Alhamdulillah. Atau yang pernah kamu ketahui dalam ilmu ghaib di sisimu. Aku mohon dengan semua itu agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, sinar bagi jantung hatiku, penghilang kesedihanku dan penghapus kesusahanku. Okay, jadi itu makna doa. Menarik doa tu sebab dalam doa ni dia ada tawassul kepada semua nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan semua nama kamu yang kamu namakan sendiri. Semua nama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawassul dengan Quran secara umum. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Quran itu penerang ataupun penghibur hatiku. Okay. Apa kata Nabi? Kata Nabi, illa azhaballahu hammahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang baca doa ni, Allah Ta'ala akan angkat daripadanya segala keresahan dan kesedihan. Wa abdalahu makanan faraja. Maka Allah Ta'ala akan gantikan kesedihan dan keresahan itu dengan kesenangan dan kelapangan. Qala faqila. Maka berkatalah kami para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, adakah kami perlu mempelajarinya? Maknanya perlu kami ni hafal doa ni, faham makna doa ni? Jawab Nabi, bala, bahkan yang bagi liman sami'aha, sangat-sangat dituntut kepada orang yang mendengarnya, an yata'allamaha, untuk dia mempelajarinya. Maknanya ini doa penting sebab kita tak sangka bila akan berlakunya keadaan-keadaan yang gentir ataupun keadaan-keadaan yang orang kata apa, yang cemas, macam yang pernah berlaku kepada kita, penularan wabak tersebut. Okay. Jadi ini antara tata cara berdoa yang betul, yang benar, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir pada pagi ini untuk bahagian pertama, kalau kita ada buku ni dan pada para pendengar yang nak cari buku ni, boleh tengok pada bab yang ke-6 muka surat 49. Ini juga antara perkara penting yang saya rasa perlu untuk kita sebut pada pagi ini, iaitu konsisten berdoa. Sebagaimana yang dia bawa di sini, Nabi Yunus alaihi salam ketika mana dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan keadaan yang mencemaskan, iaitu dia berada dalam perut seekor ikan. Pada waktu tu
Kalau kita baca kisahnya lah, dia berada atas kapal di lambung ombak. Okay, jadi dia kena terjun untuk selamatkan diri apa-apa semualah. Okay. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala rakamkan doa Nabi Yunus alaihissalam ni. Okay. Doa Nabi Yunus pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-88. Okay, kita tengok. Allah Ta'ala sebut, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat yang ke-87 dan juga ayat yang ke-88 surah Al-Anbiya tentang kisah Nabi Yunus ataupun disebut sebagai Zunnun. Zunnun tu ialah gelaran kepada Nabi Yunus alaihissalam sebab dia pernah berada dalam perut ikan. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, kata Allah Ta'ala, izzahaba mughadiban. Dia pergi meninggalkan kaumnya kerana keadaan marah dengan sebab kaum dia tak menyambut risalah dakwahnya, yang menyebabkan dia menyangka kami tidak akan mengenakan kesusahan ataupun cubaan. Sebab Nabi Yunus ni macam down dengan respon kaum dia. Dan Nabi Yunus keluar daripada kalangan kaumnya untuk melepaskan, orang kata apa, dia punya kemarahan terhadap kaumnya tu. Okay. Fanada fi dhulumat. Maka Allah Ta'ala ringkaskan cerita, dia pun diuji dengan kegelapan demi kegelapan. Gelap pemikiran dia tengok umat dia. Kemudian diuji sekali lagi dengan kegelapan seterusnya, iaitu gelapnya perut ikan tu sendiri. Sehingga Allah Ta'ala sebut kata-kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay. Dalam hadis ni, dalam doa Nabi Yunus ni, dia ada satu hadis yang diriwayatkan, iaitu Nabi sebut da'watu dhinnuni iz da'ahu wa fi batni hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajab. Kata Nabi, tidak ada yang berdoa dengan doa ni macam doa Nabi Yunus, melainkan Allah Ta'ala akan makbulkan permintaannya. Maknanya doa ni doa yang menarik. Okay. Tapi ada sejarah awal yang kita kena tahu, iaitu Nabi Yunus bukanlah dia orang yang kena susah baru start berdoa. Tapi Nabi Yunus itu daripada kalangan orang yang sentiasa dan konsisten berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana dalil ni dalam surah As-Saffat. Allah Ta'ala sebut pada ayat 143 dan juga 144 Allah Ta'ala sebut فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Maka kalaulah dia dahulu ketika senangnya bukan daripada kalangan orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah, sudah pasti kami akan kuburkan ia dalam perut ikan tersebut sampailah hari dibangkitkan ataupun hari keluar daripada lubang kubur masing-masing. Okay. Maknanya prasyarat doa itu lebih kuat kemustajabannya ialah orang itu konsisten berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdoa ketika mana waktu susah. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis, yang mana hadis itu merupakan pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Hadis yang berbunyi, ta'arrafa ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingati kamu ketika senang. Kenalilah Allah ketika senang, maka pasti dia akan kenali kamu ketika sukar. Itu pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Nak beritahu kepada kita, berdoa pertama konsisten. Untuk menjadikan doa kita ni sentiasa, kuat kemustajabannya, kita kena jadi orang yang konsisten. Tanya senang pun kita berdoa, susah pun kita berdoa. Yang kedua, kita berdoa dengan cara yang tepat, yang disebutkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang positif, macam di awal-awal pendahuluan yang disebutkan tadi, iaitu orang beriman. Bila mana dia dapat kesenangan, dia syukur. Bila mana dia kena kesempitan, dia sabar. Antaranya ialah konsisten berdoa. Keadaan berdoa itu dia konsisten dan dia berdoa dengan cara yang tepat. Okay, jadi itu bahagian pertama perbahasan kita pada pagi ini, dan insya-Allah esok bahagian kedua kita akan bahas tajuk-tajuk yang agak menarik yang saya sebutkanlah sekadar trailer lah kepada apa yang kita akan dengar esok. Okay. Yang pertama kita akan bahas esok, dia ada 16 bab tapi saya tak akan bahas semua. Okay.
Antara yang kita akan bahas esok ialah situasi orang kita keluarnya satu kenyataan takut Allah ataupun takut pada COVID-19. Itu antara benda yang berlaku. Okay. Kemudian keadaan orang Malaysia pada waktu berlakunya pandemik ataupun penularan ni, tak sabarnya jari menulis. Ada yang nak kaitkan ni kepada konspirasi akhir zaman apa-apa semua. Itu antara benda yang berlaku situasi. Kemudian kita akan bahaskan juga esok antara keadaan orang Malaysia yang berlaku time waktu PKP ni mengaitkan angka 333. Bila mana kes tu sampai pada 3,333 kait dengan ayat Quran. Kita akan tengok benda tu. Dan juga antara isu yang agak panas ialah penutupan masjid. Sehingga sebahagian orang berfikir itu ialah agenda untuk menjauhkan manusia dan juga pembuka kepada usaha gerak kerja Dajjal. Wallahu a'lam. Ini antara benda yang kita kata dahsyatlah boleh keluar. Okay. Dan selain pada tu ialah berkenaan dengan pengubatan untuk COVID-19 sehingga ada orang dakwa dia tangkap COVID-19 dalam botol. Okay, itu yang kita tengok. Kemudian mimpi menggunakan sumak. Ada mimpi seorang tu, satu bahan nama dia sumak tu sebagai penawar pada COVID-19. Dan selain pada tu kita sentuh sikit berkenaan dengan pakej ransangan rohani yang dinamakan oleh penulis bila mana berlakunya PKP ni. Okay. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian untuk bahagian pertama. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan pada mana-mana orang yang nak mengetahui lebih lanjut boleh baca buku ni. Agak menarik dan dia akan menjadi satu simpanan memori sejarah kepada kita. Okay. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.